Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ni dapat kita bersama. Insya-Allah pada malam ni saya akan sambung perbincangan kitab Badlul Majhud fi ithbati musyabahatir Rafidah lil Yahud. Itu perbincangan berkait dengan persamaan Syiah Rafidah dengan Yahudi. Jadi tajuk pada malam ni sebagai sambungan perbincangan kita ini adalah berkait dengan fitnah yang terbesar yang terjadi di zaman sahabat, khususnya di zaman Sayyidina Uthman bin Affan. Fitnah yang dimaksudkan di sini adalah fitnah ancaman Yahudi terhadap Islam Madinah pada waktu itu. Jadi selepas kewafatan Nabi, selepas kewafatan Sayyidina Abu Bakar dan juga Sayyidina Umar, maka kalangan Yahudi telah melancarkan satu gerakan secara besar-besaran dengan melalui kaedah perang saraf itu. Oleh kerana nak bertempur dengan kerajaan Islam pada waktu itu melalui peperangan, mereka tidak mampu. Sebab daripada zaman Nabi lagi percubaan dilakukan oleh pokok Yahudi, semuanya gagal. Akhir sekali, sampai di zaman Sayyidina Uthman itu secara khususnya lah, mereka memikirkan satu strategi yang lain. Bukan dalam bentuk peperangan. Bukan dalam bentuk melalui kekerasan. Bahkan melalui perang saraf dengan cara memburukkan khalifah pada waktu itu. Menimbulkan fitnah dengan masyarakat, dalam masyarakat Islam. Mereka hantar orang-orang yang menyamar sebagai orang Islam. Mereka guna kaedah taqiyah itu untuk meresak masuk dalam masyarakat Islam pada waktu itu. Itu yang kita bincang dalam sesi sebelum ini. Baik. Sebenarnya apa yang mereka rencanakan itu ada kejayaannya, ada kesannya. Jadi dalam kitab ini, dan sebenarnya dalam kitab-kitab lain lah, kitab-kitab sejarah perkembangan Islam selepas kewafatan Rasulullah ni memang disebut antara kejayaan pertama dan dianggap sebagai kejayaan yang terbesar, fitnah ini kesannya adalah terbunuhnya Sayyidina Uthman bin Affan itu di tangan pokok pemberontak, yang mana sebenarnya yang menjadi mastermind lah, perancang utama adalah seorang Yahudi yang bernama Abdullah bin Sabah itu. Itu jelas disebut. Baik. Jadi sebagai sambungan pada malam ni, sebab dalam siri sebelum ini saya telah sebut sedikit sebagai muqaddimah tentang terbunuhnya Sayyidina Uthman, dianggap oleh ahli-ahli sejarah sebagai kejayaan terbesar ataupun kesan daripada perang saraf yang dilakukan oleh Yahudi pada waktu itu. Baik. Jadi pada malam ini ni ringkasan yang disebut ahli sejarah. Kalau kita nak baca kitab secara detail tu memang ada disebutlah. Bahkan para sejarawan Islam sebut perkara ini. Punca apa Sayyidina Uthman itu terbunuh. Dan rentetan lah kita kata, bermula daripada aktiviti yang macam mana, operasi macam mana yang dilaksanakan oleh Yahudi ni, yang diketuai oleh Abdullah bin Sabah ini. Dalam kitab sejarah secara detail tu ada disebutlah. Cuma di sini dalam kitab ni disebut ringkasan saja. Baik. Ni kita nak undur kembali sedikit daripada tajuk sebelum ini supaya kita boleh faham
kesan daripada gerakan ini sehingga terbunuh Sayyidina Uthman. Ringkasannya begini. Seorang Yahudi daripada penduduk Sana'a, dan dia sebenarnya melalui perancangan Yahudi, seorang Yahudi yang bernama Abdullah bin Sabah ini. Dia ni asalnya Yahudi daripada Sana'a. Dia telah berpura-pura memulai agama Islam. Bila tu? Di zaman Sayyidina Uthman ibn Affan. Bahkan kalau kita tengok dalam sejarah, percubaan dia zaman Sayyidina Ali lagi. Sebelum itu lagi, cuma dia tak berani. Sebab dia ni antara yang dijatuhkan hukuman bunuh dengan cara bakar oleh Sayyidina Ali selepas itu. Cuma sebelum tu ada dah, kita kata kelibat dia tu. Cuma dia tidak menonjol. Sebab apa? Sebab dia tidak boleh memasukkan jarum-jarum fitnah dia tu. Jadi dia ni memeluk Islam. Tak apalah, ni saya nak baca di sini mengikut versi ni lah. Jadi dia ni masuk Islam secara munafik, berpura-pura di zaman Sayyidina Uthman. Selepas daripada itu, apabila dia diterima oleh masyarakat, ni kita sebut sebagai dia bina karakter dia tu sehingga diterima sebagai orang soleh, orang yang dikenali sebagai orang yang baik. Selepas itulah dia mula berpindah randah daripada negeri-negeri orang Islam. Dia telah cuba menyesatkan mereka. Gerakan ini dimulai oleh Abdullah bin Sabah di kawasan Hijaz. Kawasan Hijaz yang dimaksudkan di sini adalah kawasan yang di luar daripada tanah haram itu. Itu mudah. Sebab dia Hijaz sendiri pun, dari segi lokasi dia pun ulama berbeza pandangan juga. Ada setengah kata Hijaz ni termasuk Madinah, muka tu Hijaz lagi. Cuma yang saya faham daripada ini, dia mengambil pendapat Hijaz ni maknanya di luar daripada, bukan sekadar di luar, tapi kawasan yang jauh daripada pusat Islam pada waktu itu, iaitu Madinah. Dia bermula di situ. Sebab dia nak bermula di Madinah ataupun di Mekah, tak boleh. Sebab masyarakat di situ pada waktu itu mempunyai kekuatan dari segi pemahaman sunnahnya. Jadi mereka gagal. Sebab itulah mereka memulakan gerakan untuk menyesatkan masyarakat di Hijaz, yakni jauh daripada kawasan Madinah. Kemudian Abdullah bin Sabah pergi ke Kufah. Kemudian dia pergi ke Syam. Cumanya para ulama, khususnya ulama sirah mengatakan kemungkinan di Syam ni dia tidak berjaya. Di Kufah dia berjaya. Sebab itulah sekejap saja dia pergi ke Syam. Kemudian dia keluar pergi ke Mesir. Di Mesir inilah kejayaan terbesar dia. Salah satu faktornya kerana masyarakat Mesir ini sudah lama hidup dengan budaya dan adat resam yang sesat itu. Khususnya agama pagan, itulah paganism itu. Sembah dewa, zaman Firaun lagi. Tu. Di sana, yakni di Mesir, dia telah mengasaskan satu doktrin. Kata-kata yang bersifat akidah, iaitu raja'ah. Akan datang kita bincang lah. Akan datang tu bila tak tahulah. Mungkin tak sempat dah. Mungkin itu dua sesi lagi ada. Tak apalah, kita cuba setakat itu. Sebab kitab ni ada permintaan untuk buat secara online. Tengoklah, saya tengok masa sesuai. Mungkin kalau online tu saya buat bentuk PowerPoint ringkas lah. Tidak bincang beginilah. Tapi rasa nak buat itu kena ambil masa berbulan jugalah. Dia begini, kalau kita buat pengalaman Ana lah. Mana kita kena standby tu 1 bulan. Mana 1 bulan siap satu siri sebulan. Kemudian selepas tu kita buat untuk bulan yang kedua. Dalam bulan itu. Jadi dia tidak akan tertangguh lah. Sebab apa? Sebab habis bulan ni sudah siap dah untuk 1 bulan. Dia kena paling kurang. Baru boleh secara berterusan. Baik, tak apalah. Itu kita boleh, saya akan maklum kemudian. Jadi, bila dia pergi ke Mesir, di situ dia mendapat perhatian masyarakat. Masyarakat menerima segala apa yang disebut, apa yang cuba dimasukkan oleh Abdullah bin Sabah itu. Jadi di situlah dia mula mencipta ajaran yang pertama, iaitu akidah raja'ah. Akidah raja'ah ni, saya ringkaslah, saya ringkas. Akan datang dibincang secara detail. Raja'ah ni makna satu kebangkitan kecil yang berlaku sebelum kiamat. Yang dibangkitkan itu adalah orang-orang yang merampas hak Sayyidina Ali. Dan orang yang memusuhi Ahlul Bait.
Yang mula-mula dibangkit Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman. Sebab apa? Sebab mereka telah merampas jawatan khalifah. Sepatutnya selepas Nabi itu Sayyidina Ali. Begitu juga Aisyah, antara disebut secara khusus dalam hadis Syiah. Dia akan dibangkitkan pada hari Raja'ah ini dan dia akan direjam sampai mati. Sebab mengikut, dalam ini pun akan datang lama lagi lah kita akan jumpa bahawa mengikut riwayat-riwayat Syiah, Aisyah ni berzina dengan 2 orang sahabat. Ketika Nabi ada pun dia berzina dengan Safwan, dan ketika Nabi sudah wafat dia berzina pula dengan Talhah. Itu mengikut riwayat Syiah. Na'udzubillah lah. Itu sangat jahat. Itu kita bincang kemudian. Dia mula membicarakan konsep raja'ah ini. Kemudian selepas daripada itu dia reka pula, dia asaskan pula satu akidah lain, dia panggil akidah wasiyah. Akidah wasiyah. Apa maksud akidah wasiyah? Ini saya baca sini, kita ambil ringkas dulu. Abdullah bin Sabah telah mengajar masyarakat Mesir dalam konteks akidah bahawasanya telah berlalu beribu-ribu nabi. Tu dia sebut. Telah berlalu beribu-ribu nabi. Dan setiap nabi ni ada wasi dia. Wasi ni mana pemegang amanah. Yang diamanahkan khusus oleh mana-mana nabi. Jadi Ali ni, wa kana Ali wasiyah Muhammad. Ali ni adalah pemegang wasiat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya selepas Nabi wafat kena Sayyidina Ali lah jadi pengganti, dan itu makna akidah wasiat. Kemudian dia kata, kemudian Abdullah bin Sabah berkata, Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah dia ajar masyarakat tu, dia sogok ke masyarakat dengan fahaman wasiat ni Sayyidina Ali pengganti Nabi begini dengan dalilnya. Dalil rekaat dia lah. Kemudian dia kata, Muhammad itu adalah penyudah sekalian Nabi dan Sayyidina Ali adalah penyudah sekalian wasi. Maknanya kalau Nabi itu Nabi terakhir, Sayyidina Ali ini pemegang wasiat yang terakhir. Kata dia begitulah. Dan sesiapa yang tiada lagi yang lebih zalim. Mana tidak ada kezaliman yang lebih besar daripada orang yang tidak mengiktiraf wasiat Rasulullah, yang tidak menerima wasiat Rasulullah. Dan tidak ada kezaliman yang lebih besar daripada orang yang telah, apa kita kata, wasaba ala wasir, yang telah melanggar wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan telah melanggar dan telah mencabul wasiat itu. Tu. Maksud dia apa? Fahaman ini kalau kita baca begini saja, kalau kita tidak tahu hakikat sebenar, kita tak akan faham ni. Maksudnya begini. Bila dia sebut pada masyarakat bahawa Nabi telah mewasiatkan bila dia meninggal dunia, maka Sayyidina Ali lah pengganti dia. Itu adalah merupakan akidah. Dia panggil akidah wasiat itu. Tiba-tiba yang berlakunya apa? Selepas Nabi wafat, Sayyidina Abu Bakar. Selepas Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Selepas Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman. Selepas tu baru dapat pada Sayyidina Ali ni jadi khalifah yang keempat. Jadi untuk sampai kepada gila Sayyidina Ali itu diselangi oleh 3 khalifah. 3 khalifah ni telah menceroboh, melanggar wasiat itu. Dia mengenepikan Sayyidina Ali. Maknanya mereka dikira sebagai perampas hak Sayyidina Ali. Ini sebenarnya cara Abdullah bin Sabah dia nak menanam kebencian umat Islam terhadap khalifah-khalifah sebelum Sayyidina Ali. Ini jarum yang mula-mula. Racun yang mula-mula. Jadi bayangkanlah Sayyidina Ali ni telah, dia begini, sebelum sampai ke bahagian ini, dia sebut dulu kelebihan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ni begini hebat dia, keluarga Rasulullah, sepupu Rasulullah dan juga menantu Rasulullah. Rasulullah telah kahwinkan anak dia yang dia paling sayang, Fatimah Zahra itu. Sayyidina Ali ni akhir sekali sampai satu tahap akhir datang kita akan bincang, Sayyidina Ali ni sudah orang panggil berlaku hulul, meresap ketuhanan dalam diri dia. Sehingga dia kata, kalaulah kamu letak ni otak Sayyidina Ali ke dalam 40 pundi, 40 bekas, aku tak percaya Sayyidina Ali itu telah meninggal dunia. Rakyat Mesir percaya tu. Ditanam fahaman itu. Tu ada cara dia lah. Sebab Abdullah bin Sabah ni dia ahli strategis dia. Orang yang cerdik.
Takkanlah nak hantar orang bodoh. Dah. Untuk melaksanakan perang saraf ini. Baik. Kemudian, selepas masyarakat boleh terima dah fakta langkah pertama, langkah kedua sudah boleh diterima oleh masyarakat di Mesir dan juga di Kufah dan juga adalah kawasan-kawasan lain, maka dia kata pula selepas daripada itu. Dia kata sesungguhnya Sayyidina Uthman ini dia telah mengambil jawatan khalifah itu bukan dengan cara yang sebenar. Ini adalah wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka semua, yakni para sahabat Muhammad itu yang setuju dengan khalifah itu, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dia setuju dengan khalifah ini, sebenarnya mereka telah menceroboh perintah Rasulullah. Dia cuba nak menimbulkan dulu mula-mula sekali, dia cuba memahamkan masyarakat bahawa para sahabat telah langgar perintah Rasulullah. Itu dulu langkah yang pertama. Jadi kenyataan-kenyataan yang dibuat, slogan-slogan ataupun apa dia kita kata, perang saraf lah kita kata, yang dilakukan Ibn Sabah ni diterima oleh masyarakat Mesir. Akhir sekali mereka telah mula untuk melakukan gerakan secara besar-besaran. Mereka mula memfitnah pemerintah Madinah, termasuk gubernur Madinah. Mula adalah dia kritik gubernur di Mesir. Sebab tu hadirat kena tahu kalau kita baca sejarah gubernur di Mesir ni ramai yang kena bunuh. Cuma masyarakat Islam kita tak tahu cerita sebenar. Bahkan ialah beberapa sahabat sehingga zaman Hajjaj itu berlaku lagi. Sebab itulah Hajjaj dihantar oleh kerajaan Umawi pada waktu itu untuk menjadi gubernur di Mesir. Salah satunya inilah nak mengekan perkembangan puak-puak ni. Misalnya Amr bin Al-As misalnya. Itu antara yang kira-kiranya hampir-hampir dibunuh tu. Tu. Kan dia ke gubernur di Mesir zaman Sayyidina Umar, dia hampir dibunuh. Sebelum itu sudah lama ada gubernur yang dibunuh. Kita kena tahu dia punya sejarah Mesir itu. Sebenarnya inilah kesan daripada ini. Kita kata zaman Sayyidina Umar, iyalah, mana masyarakat sudah ada dah kepada peringkat awal, masyarakat dia sudah ada dah itu dia punya sangka-sangka buruk, keinginan-keinginan jahat, kebencian itu sudah ada dah. Sebab tu bila Abdullah bin Sabah masukkan jarum dia, yang mana tansik kita kata, maknanya keadaan, keinginan masyarakat pada waktu tu dari sudut kebencian itu sudah ada. Datang pula Abdullah bin Sabah bawa satu fahaman yang juga selaras dengan apa yang sudah ada dalam sanubari masyarakat Mesir pada waktu itu, maka perkara itu mudahlah berlaku. Sebab tu kita lihat begini ya. Kalau ada orang tanya lah dalam kuliah, kenapa mudah sangat masyarakat kita terima ajaran kita kata habaib ni yang begitu menyeleweng itu? Kenapa? Sebab masyarakat kita ni, khususnya kawasan-kawasan tertentu lah, negeri-negeri tertentu, sudah lama dah amalan yang mereka buat tu ada persamaan dengan ajaran itu. Sebab itulah kita kata orang luar yang datang untuk membicarakan tentang perkara-perkara yang kita tengok tu banyak bercanggah dengan agama, diterima sebab apa? Sebab tempat kita pun sudah ada dah dia punya amalan itu. Dan mereka yang datang daripada luar tu dia akan bawa persamaan. Dia tidak bawa percanggah. Percanggah tu di sesi yang lain lah. Seolah-olah begitu. Walaupun kita tengok, maknanya sudah sedikit demi sedikit tu sudah ada keadaan yang lebih parah tu dibawa dalam beberapa tahun. Ini juga sebenarnya yang berlaku ni. Sebab apa? Ulama fikir, ulama kita yang menulis sejarah ni, kenapa mudah sangat menerima ajaran Abdullah bin Sabah? Rupanya masyarakat Mesir tu, dia sudah ada dah tu kebencian itu. Misalnya, kalau saya ambil contoh, zaman Amr bin Al-As itu, ajaran menghumbangkan anak dara yang paling cantik di Mesir ke dalam sungai Nil masih lagi berjalan itu. Mana adat yang zalim itu, memuja sungai Nil itu, dengan mengorbankan anak dara yang paling cantik itu, masih berlaku lagi. Di zaman Amr bin Al-As menjadi gubernur.
Kemudian diharamkan. Diharamkan itu jadi isu besar. Jadi pembenci-pembenci kerajaan Islam pada waktu itu guna, manipulasikan dia punya isu itu, guna isu itu untuk memburukkan kerajaan. Tapi Amr bin Al-As ni, dia bertegas. Oleh kerana perkara itu tak ada ruang kita nak beri kebenaran itu. Dapat sokongan daripada kerajaan Madinah, Sayyidina Umar hantar surat. Puji dia. Itu panjang cerita lah. Baik. Jadi, mereka mula menanam kebencian dengan menimbulkan fitnah. Ini strategi nifaq, dipanggil. Strategi munafik. Mereka menzahirkan wa azharul amra bil ma'ruf. Mereka menzahirkan perintah amar bil ma'ruf dan nahi anil munkar. Tu. Slogannya bagus. Tu. Mereka bangkit dalam bentuk amar ma'ruf nahi munkar. Tetapi sebenarnya slogan itu dengan maksud untuk mengelirukan masyarakat. Dan mereka ajak. Yang mereka ajak apa? Lawan Sayyidina Osman, kritik Sayyidina Osman ini termasuk dalam amar ma'ruf dan nahi munkar. Dia bawa konsep amar ma'ruf nahi munkar dalam konteks nak lawan kerajaan. Sebab apa? Sebab Sayyidina Osman ni begini. Dia tanam kebencian itu. Bayangkanlah Sayyidina Osman ni makan duit zakat, rasuah, lantik pemimpin utama negara dari kalangan anak kaum kerabat dia, keluarga dia. Maknanya digambarkan Sayyidina Osman ni melaksanakan pemerintah dengan cara nepotism, kronism, macam-macam tu dah ada. Masyarakat yang jauh, yang tak kenal Sayyidina Osman tu, dia boleh termakan itu. Sebab apa? Yang cerita ni adalah orang-orang yang bagus dalam agama. Tadi saya sebut, sebelum kita sebut, Abdullah bin Sahabat dia bina karakter dia tu sebagai orang soleh tu bertahun-tahun. Menyamar. Baik. Dia telah menyebarkan diayah dia. Dan dia tulis surat. Dia ada pula penulis-penulis surat yang hantar surat-surat kepada kawasan-kawasan yang dia fikir boleh menerima ajaran dia. Kawasan yang masyarakat tidak terdedah dengan biodata sahabat itu. Yang tak kenal Sayyidina Rasul. Dia hantar surat. Makna kita tengok sini, dia bukan main-main. Dia hantar surat kepada gubernur tu, kepada pemimpin, kepada penghulu tu, kepada ketua-ketua masyarakat. Semua dia hantar surat. Peringkat awal. Sehingga, di kawasan daerah di mana ada orang Islam dan ada pemimpin Islam, tak kiralah pemimpin peringkat mana, semua surat Abdullah bin Sahabat sampai kepada mereka. Surat ini, kalau kita sebut dalam konteks dulu, kita panggil surat layan. Kalau zaman sekarang ni, tak perlu dah surat tu. Dalam bentuk FB, dalam bentuk WhatsApp, dalam bentuk TikTok kita kata. Tu boleh mempengaruhi masyarakat. Sebab masyarakat minat. Masyarakat sekarang ini tak boleh hidup tanpa internet. Saluran itu digunakan sepenuhnya. Kalau zaman dulu, surat layan. Baik. Sehingga, apabila keadaan sudah tersebar dengan begitu meluas, mana satu gerakan nak memburukkan pemimpin tertinggi kerajaan Islam pada waktu itu. Mana satu gerakan memburukkan gubernur kerajaan pada waktu berlaku secara berleluasa, sama ada daripada sebaran secara lisan ataupun sebaran dari secara risalah, secara surat menyurat. Bila perkara ini sudah tersebar ke pelosok jajahan Islam pada waktu itu, cerita ini sampai kepada Sayyidina Uthman bin Affan. Adalah intelijen kerajaan pada waktu sampaikan maklumat ini. Maka Sayyidina Uthman panggil pemimpin-pemimpin kerajaan Madinah bermusyawarah, bincang isu ini. Baik. Maka para sahabat ataupun para pemerintah pada waktu itu, mereka telah mencadangkan kepada Sayyidina Uthman supaya menghantar wakil kerajaan lah, ataupun kita kata penyiasat bagi pihak kerajaan untuk menyiasat dan menganalisa maklumat ini benar ataupun tidak. Itu langkah pertama. Maka Sayyidina Uthman bersetuju, maka dibuat begitulah. Selepas daripada itu, hasil daripada siasatan itu, mana wakil-wakil kerajaan Madinah balik ke Madinah dan mereka menceritakan kepada Sayyidina Uthman bahawa masyarakat yang berada di bandar-bandar yang menjadi jajahan takluk Islam lah pada waktu itu, sebenarnya mereka tidak terpengaruh pun. Itu maklumat yang sampai. Dan mereka tidak mengingkari
pemimpin-pemimpin Islam. Dan masyarakat awam pun sebenarnya menerima. Bahkan pemimpin-pemimpin yang dilantik oleh kerajaan Madinah, mereka telah melakukan keadilan terhadap rakyat. Dan mereka menjalankan tanggungjawab dengan begitu baik. Maknanya, kira-kiranya, maklumat pertamanya tidak terjejas lah. Itu, baik. Jadi Sayyidina Uthman, bila begitu, Sayyidina Uthman untuk mengukuhkan kerajaan Madinah, Sayyidina Uthman telah mengutus surat kepada semua penduduk-penduduk bandar yang telah berada di bawah jajahan Islam pada waktu itu, mana hantar kepada gubernur, kepada penghulu, ataupun pemimpin dan semua peringkat, memperjelaskan bahawa situasi sekarang ni ada satu gerakan cuba untuk memburukkan pemimpin-pemimpin, ketua-ketua kerajaan, bahkan khalifah sendiri. Sayyidina Uthman sebut gitu, bukan tidak ada. Jadi maknanya maklumat daripada intelijen pihak kerajaan itu menyebutkan bahawa gerakan ini memang ada. Cuma pada waktu ini tak sampai ke tahap mempengaruhi rakyat secara besar-besaran. Maknanya kalau dalam bahasa sekarang mana keadaan terkawal lah. Biasa diguna bahasa begitu. Tu, baik. Walau bagaimanapun Sayyidina Uthman hantar surat. Mana setiap pegawai kerajaan dia mesti kita kata viral ke surat ni lah. Dibaca kepada masyarakat. Biasanya dia guna mimbar. Kalau kita tengok dia tu, maklumat sebegini biasanya diguna mimbar. Sebab mimbar ni hari Jumaat ini semua rakyat akan hadir di mana-mana masjid yang dilaksanakan salat Jumaat. Jadi mimbar ini menjadi salah satu saluran platform untuk pihak kerajaan menyampaikan maklumat. Jadi yang berperanan pada waktu itu adalah khatib lah. Dan kita kena ingat, zaman ini dari segi fake-nya, khatib itu dan juga imam dia terdiri daripada pemimpin-pemimpin tempatan itu dulu. Kena ingat tu. Zaman ini masih lagi kekal lagi tradisi itu. Bahawa khatib yang baca khutbah hari Jumaat adalah pemimpin politik. Pada zaman ini. Tidak seperti zaman kita. Kalau zaman kita ni, kalau pemimpin politik ni, ialah, nak baca khutbah tu jauh sekali lah. Baca Quran pun. Baca Quran pun. Gitu, setakat tu boleh faham lah. Baca Quran pun. Jadi, kalau zaman dulu tidak. Bahkan kalau kita tengok dalam fiqh Syafi'i, maknanya untuk baca khutbah, jadi imam pada hari Jumaat, orang lain tidak boleh. Kecuali imam adalah sultan. Sultan mana pemerintah. Zaman dulu. Masih lagi tradisi itu, masih lagi kekal zaman ini. Sebab ini zaman Sayyidina Uthman. Baik. Jadi kalau orang lain yang hendak jadi imam dan khatib pada hari Jumaat, dia mesti dapat keizinan daripada pemerintah. Itu tradisi pada waktu ini. Jadi makna surat Sayyidina Uthman dibaca pada waktu itulah. Salah satunya. Ada juga disebut dibaca di pasar-pasar, di tempat perhimpunan masyarakat. Apa yang disebut? Di sini saya tidak bacalah teks dia ni. Saya nak terjemah sahaja. Isi kandungan itu, mengikut perawi, dia kata Sayyidina Uthman, dalam surat itu, dia memulakan dengan pujian kepada Allah. Alhamdulillah. Puji, seterusnya. Muqaddimah surat itu. Dan memuja Allah. Kemudian dia pun kata, sesungguhnya saya telah melantik gubernur-gubernur untuk mewakili saya pada setiap musim, pada setiap pemilihan lah. Sebabnya zaman Sayyidina Uthman ni kadang-kadang setahun sekali dia nilai prestasi pemimpin pada waktu itu. Ataupun 2 tahun, 3 tahun. Tengoklah. Kalau zaman Sayyidina Umar sebelum Sayyidina Uthman ini, penilaian pemimpin dari segi tahap kerja, orang panggil apa istilah ni? KPI. KPI. Penilaian itu dibuat setahun sekali. Capai ke tidak KPI itu? Kalau tak capai, dia digugurkan. Dan orang yang dilantik, dia faham perkara itu. Bila kata dia digugurkan, tidaklah buat kenyataan akhbar, saya sudah hilang kepercayaan kepada Sayyidina Uthman Khalifah. Tak ada. Sebab dia ma'ruf. Sebab kalau kita perhatikan zaman Sayyidina Umar, ada beberapa orang saja yang dikekalkan sampai 3 tahun, 4 tahun. Sebab apa? Sebab pencapaian dia sangat membanggakan. Zaman Sayyidina Uthman pun begitulah juga. Dia kata, aku latih pemimpin ini untuk mewakili aku, untuk berkhidmat kepada rakyat ini pada setiap musim. Mana kalau dia tidak bagus, kita akan ganti orang lain. Kamu semua faham perkara itu. Itu tanggungjawab aku. Supaya rakyat tidak teraniaya. Ni setengah-setengah tu 20 tahun. Kerja tak buat apa pun. Naik lumuk dah dia tu. Setengah-setengah YB tu naik lumuk.
Tak ada kerja pun, tak bergerak pun. Dalam parlimen tidur ataupun dia melaung noh. Macam beruk tu. Noh. Tak apa sebab kita rakyat. Saya bukan orang politik. Kita pun benci tengok. Macam beruk. Tak gitu. Malu. Sayyidina Uthman kata setiap musim. Baik. Dan masyarakat, yakni rakyat diberi perhatian semenjak aku dilantik menjawab jawatan ini. Dan perhatian kerajaan adalah dalam konteks amar ma'ruf nahi mungkar. Baik. Sayyidina Uthman kata lagi. Setiap isu yang diangkat kepadaku dan juga kepada gubernur-gubernurku pasti akan diselesaikan. Kalau melibatkan hak harta benda, maka orang yang menuntut akan diberikan hak dia. Bahkan aku, kata Sayyidina Uthman, dan pegawai-pegawai saya, bahkan saya dan ahli keluarga saya, mereka dapat hak selepas rakyat diberi hak. Makna Sayyidina Uthman kata, kadang-kadang aku abaikan keluarga aku kerana mengutamakan rakyat. Bahkan mereka ditinggalkan kadang dalam urusan-urusan melibatkan harta benda, sumbangan kerajaan, aku dahulukan rakyat. Kadang-kadang aku tinggalkan keluarga aku. Aku tak bagi pada keluarga aku. Baik. Ada penduduk Madinah telah bawa kes kepada aku yang menceritakan bahawa ada kelompok-kelompok tertentu telah mencerca dan memukul orang dengan zalim. Mana ada kes berlaku. Orang ni, kelompok ni cerca orang ni. Ada orang ni pukul orang ni. Mana berlaku jenayah. Ada berlaku. Baik. Maka sesiapa yang memukul seseorang tetapi tidak dilaporkan secara senyaplah dan mencerca seseorang secara tidak terbuka tapi berlaku kes itu tidak dilaporkan. Selepas daripada itu barulah disebut. Baik, kata Sayyidina Uthman, sesiapa yang membuat dakwaan walaupun kecil saja, maka aku akan selesaikan pada musim akan datang. Maknanya kalau ada report berlaku penganiayaan terhadap rakyat, tiba-tiba gubernur aku tidak bertindak, mana tidak cakna terhadap masalah rakyat, tunggu sampai habis musim ni kita ganti orang lain. Dan aku akan bertindak dari segi melaksanakan tanggungjawab itu. Maknanya pihak kerajaan akan bertindak dengan cara memberi hak pada rakyat, dan gubernur yang tidak prihatin terhadap masalah rakyat ni, kita tunggu sampai waktu dia. Kalau kita sekarang di Malaysia enggak, tunggu musim pilihan raya hadapan, kita kena muka ni. Itu maksud dia nya. Mana tegas Sayyidina Uthman tu. Itu maksud dia. Maka dia boleh ambil hak dia, dan gubernur yang cuai itu akan ditukar bila sampai waktu dia. Bila sampai waktu ataupun musim. Seperti kita ni kan, 5 tahun sekali. Itu maksimal lah. Cuma boleh diadakan lebih awal. Begitulah juga Sayyidina Uthman kata, kalau perkara itu direport kepada aku ataupun gubernur aku, mesti akan bertindak. Walaupun berlaku terlepas pandai beberapa ketika, tetap akan diambil tindakan. Ataupun kalau rakyat jelata hendak bersedekah, hendak abaikan perkara itu, maka Allah akan balas dia dengan ganjaran yang besar di hari akhirat. Sebab apa? Sayyidina Uthman ni, pada waktu ni kita kena ingat, rakyat Islam, masyarakat Islam, orang panggil orang Islam berada bukan di Madinah saja. Di Madinah tu sudah, masjid sudah diperbesarkan beberapa kali dah nak menampung jemaah. Enggak, umat Islam bukan berada di Madinah saja, di Mesir, di Basrah, di Kufah, di Iraq, di Syam, semua sekali itu sudah ada. Mesti ada berlaku kerajaan terlepas pandang. Mesti ada. Tak boleh lagi dah. Maknanya kerana birokrasi itu, dia tetap ada. Kalau dalam kes-kes begini, walaupun sudah terlewat pun kes itu, kalau direport, akan diberi perhatian oleh pihak kerajaan. Tapi kalau ada yang nak niat sedekah, biarlah, tak apalah. Hak dia tu dia abaikan. Dia redha. Itu dia akan dapat pahala di hari akhirat. Itu kata Sayyidina. Dalam surat dia ringkas saja. Baik. Bila mana surat Sayyidina Uthman ini dibaca di bandar-bandar besar, yang mana orang Islam ramai menjadi penduduk di situ, maka orang ramai mula menangis dan mereka mendoakan kebaikan kepada Sayyidina Uthman. Dan mereka berkata,
Selepas pendedahan Sayyidina Uthman buat dalam bentuk surat itu, maka mereka pun kata, benar-benar dia kata kita sedang dilanda oleh keburukan. Rupanya KIS ni sebenarnya masyarakat tahu, cuma setengah masyarakat dia mengambil tindakan bijak dengan diam gitu saja. Jadi bila sudah keluar surat resmi daripada Pak Kerajaan bahawa perkara ini benar-benar berlaku, ada satu gerakan besar-besaran, bukan satu tempat, banyak tempat, maka timbullah kebimbangan masyarakat sehingga mereka kata kalau begitu kita ni benar-benar sudah menghadapi dilanda oleh keburukan. Baik. Tuan kita inilah musannif ini sebut, dikata Ibnu Sahabat ni dia tak redha. Ibnu Sahabat dan kumpulan-kumpulan dia tidak akan biarkan fitnah ini terhenti setakat ini saja. Dia tidak akan biarkan Sayyidina Uthman dapat menarik balik sokongan rakyat itu. Dia tak akan biarkan begitu saja. Maka Ibnu Sahabat, oleh kerana daripada awal gerakan lagi, dia bukan maksud untuk membawa kebaikan kepada masyarakat. Tidak. Dan dia sendiri pun masuk Islam kerana ada tujuan untuk merosakkan Islam. Sebenarnya, surat yang dihantar oleh Sayyidina Uthman ke seluruh pelosok wilayah Islam ini adalah merupakan satu tamparan hebat kepada si Yahudi ini, yang jahat ini. Kerana itulah. Jadi bila dia tengok, dengan surat Sayyidina Uthman ni akhir sekali masyarakat kembali bersatu. Dia kata bahaya ni. Kerana itulah dia mula melakukan satu taktik yang baru dengan menghantar surat-surat irsal al-kutub al-muzawwarah. Dia mula menghantar surat-surat palsu kepada masyarakat seluruhnya. Maknanya tadi ada dah surat hantar kepada ketua. Ni dia hantar surat ni atas nama sahabat, atas nama Aisyah, atas nama Sayyidina Ali, atas nama orang yang berpengaruh, khususnya sahabat. Bukan kepada ketua-ketua, kepada rakyat jelata pun dihantar juga. Maknanya kos yang dia guna tu besar lah. Tapi dia media dia tu besar. Dia ada dana. Dana inilah ulama kata daripada mana? Salah satu daripada orang yang tak bayar zakat. Salah satu dana dia adalah pokok yang tak bayar zakat itu. Yang tak bayar zakat secara senyap-senyap. Kerana orang yang tak bayar zakat ni telah diperangi oleh Sayyidina Bakar. Tapi masih ada yang secara diam-diam tu tak bayar zakat. Duit ni antaranya disalurkan kepada gerakan inilah. Baik. Jadi dia hantar surat-surat palsu kepada orang ramai dengan maksud untuk menggerakkan mereka supaya mereka menentang Sayyidina Uthman dan gubernur-gubernur yang dilantik oleh Sayyidina Uthman. Surat ini letterhead dia lah kita kata, atas nama sahabat-sahabat besar pada waktu itu. Misalnya, bahkan dia palsukan juga surat atas nama khalifah sendiri. Jadi seolah-olah dalam surat itu nampak bahawa sahabat-sahabat ni kritik Sayyidina Uthman. Maka digambarkan berlaku perbalahan antara Sayyidina Uthman dengan sahabat-sahabat yang lain. Jadi tentulah isi kandungan surat itu dia menyentuh isu-isu yang bersifat sensitif. Mesti dah begitu. Tujuannya untuk menimbulkan kebencian. Yang mestinya menimbulkan kebencian. Itu target yang paling utama. Baik. Kata Ibnu Katsir telah meriwayatkan golongan Sabaiyah telah menghantar surat-surat layang ataupun surat-surat palsu lah kononnya atas nama Aisyah radhiyallahu anha, sehingga dalam satu riwayat anda baca sampai 400 lebih surat. Kononnya atas nama Aisyah. Antara kandungan surat palsu yang diletak atas nama Aisyah itu adalah gesaan daripada Aisyah supaya orang ramai keluar memberontak terhadap Sayyidina Uthman. Dia bukan hantar di Madinah, dia hantar di kawasan jauh tu. Kalau hantar di Madinah, masyarakat Madinah tak termakan surat ini. Sebab tu kalau kita perhatikan, akan datanglah yang kepung 10,000 lebih yang keluar daripada yang datang ke Madinah untuk kepung rumah Sayyidina Uthman tu bukan orang tempatan. Dia orang luar. Dan dalam sempat ana rujuk dalam beberapa riwayat, rupanya beberapa bulan sebelum mereka buat gerakan sudah ramai yang datang ke Madinah. Datang dengan maksud nak belajar, datang dengan maksud nak menjaga, tinggal di Madinah. Sudah berbulan-bulan. Puak-puak inilah yang sambut kumpulan-kumpulan Sabaiyah
yang datang untuk kepung Sayyidina Uthman itu. Jadi perkara itu berlaku pada musim haji, ramai sahabat pergi mengerjakan haji. Ada disebut gitulah. Baik. Kata Ibnu Katsir, antara nama yang mereka gunakan adalah nama Aisyah. Kononnya Aisyah menggesa masyarakat, menghasut masyarakat supaya memberontak terhadap Sayyidina Uthman. Kemudian bila perkara ini diketahui oleh Aisyah, maka dia menafikan sekeras-kerasnya dengan berkata, ini anda nak baca kata-kata dia ni. Dia kata, la walladhi amina bihil mu'minun wa kafara bihil kafirun ma katabtu lahum sauda au bayda hatta jalastu majlisi hadha. Tidak, demi Allah, Tuhan yang telah beriman, yang telah diimani oleh orang-orang beriman. Tidak, demi Tuhan yang telah dikufuri oleh orang-orang kafir. Aku tidak pernah menulis untuk mereka, sama ada kepada orang yang berkulit hitam ataupun orang yang berkulit putih. Aku tak pernah tulis surat itu. Sehinggalah ketika aku duduk sekarang ini, di tempat duduk aku ini, aku tak pernah tulis. Mana sepucuk surat pun dia tak pernah tulis. Baik. Begitu juga antara surat palsu itu ada juga diletak nama Sayyidina Ali. Seolah-olah Sayyidina Ali sendiri yang menggerakkan, apa kita panggil, gerakan revolusi inilah. Seolah Sayyidina Ali ni antara yang menulis surat supaya ialah Sayyidina Ali, bukan main-main tu, sahabat yang keempat. Begitu pengaruh besar. Sayyidina Ali kata, bila sampai perkara ini pada Sayyidina Ali, Sayyidina Ali pun sebut, wallahi ma katabtu ilaikum kitabah, demi Allah, aku tidak pernah tulis kepada kamu walau sepucuk surat. Banyak, sebab itulah ana baca banyak jugalah sebenarnya berkait dengan konflik yang berlaku zaman sahabat ni. Betul-betul Allah nak uji umat Islam. Patah apa faedah untuk kita sekarang ini? Faedah paling besar mengikut ulama, misalnya Dr. Ahmad Salabi, dia kata faedah besarnya, Allah nak suruh kita beringat, berhati-hati dengan pokok munafik. Rafidah ni ada sampai sekarang lagi. Sekarang ni pegang jawatan dia. Nah, pegang jawatan. Cuba tengok apa yang dia buat. Hubungan dua hala. Dengan siapa dia buat mula-mula. Kita cuba perhati. Kena berhati-hati. Ni. Baik, saya pergi lagi. Saya ambil lagi. Jadi gerakan Yahudi ini yang dikepalai ataupun dipelopori oleh Abdullah bin Sabah ini terhenti. Maknanya redalah apabila mereka berjaya menghunuskan senjata ke atas Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Pada tahun ke-35. Ni tahun ke-35 ni, ingat ni, dia bermula daripada zaman Nabi mula jadi Nabi, umur 40. Bukan hijrah ni. Dalam kitab ni jangan silap faham, sebab dia agak samar sikit ni. Pada tahun 35, bukan hijrah, nubuah. Tahun 35 nubuah, makna bermula Nabi umur 40. Kalau kita kira Nabi hijrah ketika umur Nabi berapa 53 tahun, tidak akan jadi selaras angka ini. Tak akan jadi selaras angka ini. Ini maknanya pada tahun ke-35 nubuah, bukan hijrah. Gerakan Sabaiyah telah sampai ke kemuncaknya. Ni. Maknanya pada tahun yang ke-12 pemerintahan Sayyidina Uthman. Itu pada tahun ke-12 pemerintahan Uthman, gerakan Sabaiyah ni untuk memburukkan kerajaan sudah sampai ke zarwah, ke kemuncak dia. Dan gerakan ini telah kira sampai ke kemuncak sehinggalah mereka berjaya membunuh Sayyidina Uthman itu. Saya ambil secara mudah. Akhir sekali dia cuba gabungkan gerakan dia ni di Mesir. Di Syam dia tak berjaya, di Kufah, di Iraq lah, di Basrah. Dia hantar surat kepada ketua-ketua supaya kita fokus kepada Madinah. Tu. Pada waktu itu. Ni di kemuncak, bila dia tengok ramai ada pengikut dia, banyak ke 10,000 sanggup pergi jauh tu daripada Mesir, bukan naik kapal terbang kita tu, berjalan kaki.
naik unta, naik kuda, bagi ada kenderaan. Baik. Jadi, maka ramailah dari kalangan mereka itu, yang terdiri daripada puak-puak pemberontak ini, mereka memenuhi Madinah. Jadi maknanya, daripada sini kita boleh faham, mereka hantar masyarakat pergi ke Madinah berbulan-bulan sebelum itu. Seperti kita berlaku di Sabah lah, kita kata tak. Orang nak berlaku kes dulu, Sabah kan. Sebenarnya orang yang Popok Sulu tu sebenarnya, dia sudah lama dah dia tinggal di situ. Sebab tu bila kumpulan dia datang itu, nampaknya 2-3 buah bot saja. Tiba-tiba, bila sampai di sini, jadi ramai. Macam mana boleh berlaku begitu? Maknanya beberapa kumpulan telah datang lebih awal. Sebab tu disebut fa'ahata thuwar bil Madinah. Jadi pokok pemberontak ni, pokok revolusi ni, yang melakukan revolusi ni, konon-konon ni mereka ni pokok reformis lah kononnya. Mereka telah memenuhi Madinah. Mereka pergi ke Madinah. Wa dzakaru li Uthman umura, dan mereka telah sebut pada Sayyidina Uthman beberapa perkara. Mana mereka menyampaikan tuntutan mereka pada Sayyidina Uthman. Pada waktu ni bukan dalam bentuk nak bunuh Sayyidina Uthman lagi mereka awal. Datang dalam jumlah yang ramai menuntut hak mereka kononnya, memperjuangkan hak mereka. Fatalattafa bihim, Sayyidina Uthman mengambil tindakan yang sangat lembut menghadapi puak-puak ni. Hak inilah setengah-setengah ahli sejarah kata, kalau berlaku begini pada Sayyidina Umar, tak sempat pun puak-puak ni nak datang ke Madinah. Sayyidina Uthman akan atas Sayyidina Umar akan atas tentera. Tapi Sayyidina Uthman tidak. Sebab dalam setengah riwayat, sebelum mereka datang ke Madinah, Sayyidina Uthman hantar berbincang dengan mereka 3 kali. Semuanya dalam bentuk wakil perbincangan, bukan wakil tentera. Sebab tu ulama kata kalau Sayyidina Umar dia akan hantar wakil tentera. Dah untuk kali kedua tu. Kali pertama aja berbincangnya. Kali kedua hantar tentera. Sayyidina Uthman tidak. Sebab dia lembut. Ada maksud dia lah. Dia bagi peluang, dia tak suka berlaku pertempuran. Itu sifat Sayyidina. Dia lembut. Jadi orang ambil kesempatan dengan kelembutan dia. Mana ketegasan itu kurang lah. Sebab tu setengah-setengah ulama penulis sirah dia kata ini kelemahan Sayyidina Uthman. Itu kelemahan dia. Setengah ulama kata, iyalah kita boleh katalah sebab kita bukan berada pada tempat dia. Kalau kita berada pada tempat dia, ingat mudah kena bertindak dalam situasi itu. Ini zaman fitnah ni. Baik. Dan Sayyidina Uthman telah jawab semua isu-isu yang mereka bangkitkan. Baik. Orang-orang Islam yang melihat fenomena ini, mereka telah menanggapi bahawasanya puak-puak ini adalah ashabus syarin, puak-puak yang jahat, ada maksud yang tersirat. Sangat jahat niat mereka. Jadi orang Islam, khususnya pemimpin-pemimpin Madinah tu, mereka sudah boleh buat satu andaian. Puak-puak ini ashabus syarin, puak-puak jahat ni. Fa asyaru 'ala al-khalifah biqatlin. Lantaran itulah maka mereka menggesa Sayyidina Uthman supaya bunuh semua puak-puak ni. Itulah masalah tu nya. Padahalnya para sahabat yang ada bersama Sayyidina Uthman itu kata puak-puak ni ada maksud tak baik. Puak-puak ni pemberontak ni. Maka mereka minta supaya Sayyidina Uthman guna kekuatan tentera untuk bunuh puak mereka ni. Wa aba Uthman. Tapi Sayyidina Uthman tak mahu. Inilah. Ramai penulis sirah kata inilah kelemahan dia. Wa aba Uthman illa tarakahum. Sayyidina Uthman tak mahu. Bahkan dia biarkan mereka. Biarkan begitu saja. Fansarafu. Lalu golongan Sabaiyah ini, puak-puak yang berpihak pada Sabaiyah ni, mereka pun pergi, baliklah. Dan mereka sebenarnya telah berjanji untuk datang pada bulan Syawal pada tahun itu juga. Sehingga akhir sekali mereka telah merempuh, mereka telah menyerang Sayyidina Uthman. Cuma dalam kitab ni dia antara yang menganggap Hajjaj ni zalim. Wa ka'annahum Hajjaj. Puak-puak ni bagaikan Hajjaj, jahatnya. Soalan begitu dia sebut. Isu Hajjaj tu boleh bincang semulalah. Sebab bagaimana nanti tak nampak Hajjaj ni sezalim itu. Cuma dia tentera yang agak tegas, kasar tu adalah nak kata zalim. Sebabnya ada ulama bincang. Maklumat-maklumat dalam bentuk riwayat-riwayat yang mengatakan Hajjaj ni zalim, semua riwayat tu ada perawi Syiah. Bila ada perawi Syiah, kita kena berhati-hatilah. Sebab Hajjaj ni antara yang menekan Syiah. Hajjaj ni pernah jadi gubernur di Mesir.
Dia kata, aku nampak kepala-kepala rakyat macam buah hanzal. Sudah sampai waktu untuk dipetik. Dia kata kepada pokok Syiah, pembunuh Sayyidina Uthman ni. Sebenarnya. Baik. Bila tiba waktu yang telah dijanjikan itu, maka keluarlah para pemberontak pergi menuju ke Madinah. Mereka telah, ni ringkas ni, ni kita sebut secara ringkas. Mereka telah mengepung rumah Sayyidina Uthman radhiyallahu an di rumahnya. Sebab almarhum Tok Guru Mufti Besar Kelantan bila dia baca cerita Sayyidina Uthman ni secara detail lah. Secara detail. Basah janggut dia ni menangis. Walaupun cerita tu sebenarnya setengah-setengah cerita tu rekaan. Tapi kukuk mana pun dia menangis lah. Kalau rekaan pun mana orang yang dakwa Islam ni sanggup reka cerita siapa kononnya Sayyidina Uthman ni sahabat biar ke dia. Mayat dia dipotong-potong, diletak di jalan raya. Tak ada siapa pun yang pedulikan. Akhir sekali digonggong oleh anjing, dimakan oleh anjing. Dia punya daging-daging Sayyidina Uthman itu. Itu cerita palsu. Itu Panglipulara. Panglipulara. Tempat kita ni ada je ni Panglipulara begitu. Nah, itu keturunan dia lah. Mereka terus-menerus melakukan kepungan pada akhir Dzulqa'dah. Pada akhir bulan Dzulqa'dah, sehinggalah pada hari Jumaat 18 Zulhijjah. Mana lebih kurang lebih kurang berapa, sekitar 2 minggu lebih juga lah, hampir 20 hari dia kepung rumah Sayyidina Uthman. Jadi sehari sebelum Sayyidina Uthman dibunuh, Sayyidina Uthman berkata kepada orang-orang yang berhimpun di rumah dia dari kalangan Muhajirin dan Ansar. Mereka ni lebih kurang jumlah lah yang mempertahankan Sayyidina Uthman, yang berada bersama Sayyidina Uthman di dalam rumah Sayyidina Uthman dan sekitar rumah Sayyidina Uthman dalam pagar tu lah. Lebih kurang 700 orang terdiri di kalangan Muhajirin dan Ansar. Pada waktu ni sahabat ni dah tak ramai dah sebenarnya. Ada sahabat ke zaman Sayyidina Uthman ini. Pada waktu ni tarikh daripada Nabi jadi Nabi umur 40 tahun ni sudah 35 tahun ni. Mana jarak 35 tahun daripada Nabi mula jadi Nabi. Ramai ada sahabat meninggal dunia ni. Sebab tu kita tak jumpa Sayyidina Waqar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman. Bahkan Sayyidina Ali pun tidak sebut. Tapi anak dia ada Hussein Hasan. Baik, cuba kita tengok. Saya nak sebut di sini. Jadi para sahabat yang berjumlah lebih kurang 700 orang ni datang untuk mempertahankan Sayyidina Uthman. Bayarkanlah 700 orang. Musuhnya 10,000 lebih. Antara yang disebut di kalangan sahabat yang ada dan juga yang tidak sahabat lah. Ni mana tokoh-tokoh. Misalnya Abdullah bin Umar. Ibnu Umar ada. Abdullah bin Zubair. Ibnu Zubair ada. Hasan, Hussein, Marwan, Abu Hurairah ada. Maka Sayyidina Uthman kata kepada mereka. Aku bersumpah. Sesiapa yang menerima kepimpinan aku dengan cara yang benar. Sesiapa yang terima aku. Kalau kamu benar-benar nak bantu aku pada hari ini, kamu jangan lawan pihak musuh pada hari ini. Dan kamu baliklah ke rumah kamu. Maka Sayyidina Uthman kata kepada hamba dia. Sesiapa hamba dia, mana-mana hamba aku yang letak senjata, dia keluar daripada rumah aku ni, maka dia merdeka. Sayyidina Uthman tak mahu sahabat meninggal dunia kerana mempertahankan dia. Kenapa begitu? Pelik tu. Bahkan dia tak benar. Dia suruh sahabat balik. Bahkan hamba dia yang tidak mempertahankan dia, dia akan merdekakan. Dia tak benar. Kenapa Sayyidina Uthman kata begitu? Sini dia sebut sedikit saja. Saya nak baca di sini. Sebabnya Sayyidina Uthman pada malam itu, sebelum dia dibunuh tu, dia telah bermimpi. Yang mana dalam mimpi itu ditunjukkan kepada dia, ajal dia akan sampai tak lama lagi. Dan dia terima itu sebagai takdir Allah. Dan dia mengharapkan untuk bertemu dengan Allah SWT. Dalam kenyataan disebut gini, sebenarnya ada hadis secara khusus. Nabi sebut Sayyidina Uthman, dia ni akan mati dalam keadaan tragis. Maknanya pemberontak Nabi sebut. Orang-orang yang bunuh engkau, mereka mensyaratkan, kalau kamu tidak letak jawatan, maka kami akan bunuh. Nabi guna istilah, mereka menuntut supaya kamu tanggalkan baju yang telah Allah pakaikan kepada kamu. Nabi kata, kamu jangan tanggalkan baju itu. Sebab baju itu adalah kemuliaan. Maknanya, Nabi tak mahu, tak benar Sayyidina Uthman meletakkan jawatan. Walaupun sampai ketitisan darah terakhir. Jadi Sayyidina Uthman ingat tu perkara tu. Dah ada tu saya. Apatah lagi dia bermimpi pula. Maknanya ada sokongan hadis Nabi tadi. Sebab tu dia tak pelik.
Sebab tu di sinilah kalau kita baca manaqib Sayyidina Uthman, ini manusia luar biasa. Dia betul-betul percaya kepada Nabi. Dan Nabi kata begitu. Kalau tidak mati dengan cara ni, akan mati juga. Lebih baik mati dalam keadaan tepat seperti mana yang Nabi sebut dalam hadis. Dia terima. Maknanya dia akan tahu berdasar pada kenyataan sebab Nabi ni tak bercakap bohong. Dan Nabi kata aku akan mati dalam keadaan ni, aku percaya. Dia terima takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dia tak benar sahabat pertahan ke dia. Dia suruh sahabat balik. Ana baca dalam beberapa kitab lah. Sahabat menangis bila atas tindakan Sayyidina Uthman. Sayyidina kata apa? Memang aku akan mati. Nabi kamu sendiri sebut aku akan mati dalam keadaan begini. Selepas daripada itu, maka para pemberontak itu telah lebih agresif lagi dalam kepungan sehingga mereka tak benarkan, sehingga mereka halang mana Sayyidina Uthman dahaga. Orang yang berada bersama Sayyidina dahaga, tak dapat air. Dia tak benarkan air dibawa masuk ke dalam rumah Sayyidina Uthman. Akhir sekali dalam keadaan teruklah hasil daripada kepungan itu. Bahkan mereka tak benar pun Sayyidina Uthman salat bersama orang ramai itu. Kemudian selepas daripada itu mereka panjat rumah Sayyidina Uthman, panjat ni mula-mula sekali panjat tembok, kemudian dia panjat masuk dalam setengah riwayat masuk melalui orang panggil sisip angin. Apa? Bahagian atas tu. Sisip angin lah dia panggil. Majral hawa itu. Tempat udara berlari atas pintu tu, itu dia tidak kukuh sangat tu. Dia pecahkan itu, dia masuk ke dalam rumah Sayyidina Uthman. Wa qataluh. Dan mereka, bukan seorang, mereka telah bunuh Sayyidina Uthman. Dan pada waktu itu di tangan Sayyidina ada Al-Quran. Dan setengah riwayat kata, Quran itu, bila selepas daripada itu, bila sahabat daripada Mekah ni balik, Quran itu masih ada lagi darah Sayyidina Uthman. Baik, begitulah berakhirnya gerakan Yahudi yang digerakkan oleh Abdullah bin Sabah sehingga terbunuh Khulafa Rashidin yang ketiga Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Pembunuhan ini berlaku dalam keadaan zalim dan penuh dengan permusuhan dan kebencian. Jadi sejarah ini sebenarnya sepatutnya menjadi ingatan kepada orang Islam. Sepatutnya. Sebab itulah akan datanglah kita akan jumpa ulama sebut orang Islam yang kena Yahudi, insya-Allah dia akan selamat. Kena Yahudi, kena betul-betul lah. Tu. Kadang-kadang kita ni tak kena. Sebab tu kita kena belajar Yahudi segi budaya dia apa. Bagaimana penguasa Yahudi dalam konteks muasir sekarang ini. Kenapa dia tu hebat? Kenapa dia tu mempunyai kekuatan pada kecil saja negaranya. Nah, kecil saja. Asalnya tak ada pun negara tu. Kecil saja, kenapa boleh? Dari sudut mana? Dari sudut ekonomi. Sebab tu Dr. Yusuf Qaradawi sebut, umat Islam ni, dia pun pelik. Ana sedih juga baca artikel tu. Kata pelik umat Islam ni. Kita, bahkan badan NGO sebut, ini produk Yahudi. Produk ni, syarikat ni, sebut syarikat rokok misalnya, penyumbang pada Yahudi. Sebut, semua orang tahu. Tapi umat Islam tak sanggup. Mana tak sanggup nak menahan diri daripada makan makanan itu. Daripada nikmati makanan itu. Bahkan kita menjadi penyumbang kepada gerakan ni, kita kata Zionis sedunia ni. Tak sanggup. Kalau kita sebut tak boleh. Dia kata kalau kita nak pulau, nak itu pun bukannya kesal besar sangat pun. Itu masalah umat Islam kita. Tak tahulah kenapa jadi begitu. Bahkan Yusuf Qaradawi kata kalau kita tak makan ayam itu pun tak apa. Tak mati kita. Siapa dia berkias begitu. Kalau sebut secara terang, masuk mahkamah pula. Tu. Baik, saya habis ke sini sikit. Kalau kita perhatikan kes ini, kita boleh nampaklah bahawa Yahudi ini, dia tidak ada niat baik sebenarnya terhadap orang Islam. Sebab tu walan tarda ankal yahud wan nasara hatta tattabi'a millah. Yahudi ini dia akan berhenti serang kita kalau kita ikut ajaran dia. Menjadi Yahudi. Ataupun paling tidak, hidup kita seperti hidup dia. Walaupun tak tukar agama pun, tukar cara hidup pun sudah memadai. Itu dalam tafsir disebut begitulah. Baik. Cumanya untuk tajuk seterusnya akan datanglah. Ni pun saya sebut secara ringkas. Kita nak bincang pula bahagian kedua ni fitnah Maimun Al-Qaddah. Dan permulaan timbulnya satu firqah yang menjadi penyebab utama juga kepada kerosakan masyarakat Islam, iaitu gerakan batinah. Ini sangat penting. Hadirat wajib baca buku tentang batinah. Sebab batinah ni sangat subur di tempat kita sekarang ni.
Sebab tu kena tengok dia punya pendedahan daripada tokoh-tokoh misal pun. Ustaz Nodrus, lepas tu beberapa orang sahabat kita, pendedahan dia buat tu. Sebab kalau dalam buku dalam bahasa Melayu Indonesia khususnya cukup banyak. Kalau dalam bahasa Arab memang banyak. Di sini kita akan bincang secara ringkas. Kalau kita baca yang ini pun kita rasa kebimbangan yang melonjak lah. Sebab batiniah ni, tidak Syiah tu hakikatnya daripada itulah. Penuh dengan batiniah tu. InsyaAllah perkara ni kita bincang dalam sesi akan datang. Jadi saya akan cubalah cari kitab-kitab dalam bahasa Melayu ataupun bahasa Arab. Siapa boleh bahasa Arab, dia wajib baca. Jadi apa yang disebut oleh Ustaz Nodrus tu, siapa yang terkejut dengan pendedahan dia? Cuba perhati. Siapa yang terkesan dengan pendedahan itu? Maknanya masyarakat kita ada masalah tu. Walaupun nampak pakai kopiah, pakai serban pun. Bila diseram batiniah, dia terasa. Maknanya ada tu ajaran batiniah sudah menjadi ajaran masyarakat kita. Itu sebenarnya. Sebab kalau kita baca yang ni, pada 3 muka surat saja ni. Tapi poin yang dia buat, kita boleh harga dah. Nak pergi ke mana dia punya gerakan ini. Sangat bahaya. Sebab tu bagi anak muda. Gerakan batiniah ni, satu gerakan nak meleraikan ikatan syariat dan ikatan akidah umat ini. Maknanya kita tak tukar agama tak apa. Asalkan kita tukar cara hidup. Tidak jadi cara hidup sunnah. Bayangkan ada satu buku ni. Ada satu buku. Rahsia ulama kita. Amalan ulama yang tidak daripada Nabi. Tapi ni jadi rahsia. Sebab tu ulama kita hebat tu. Dibukukan. Buku ni boleh dicetak. Dibenarkan. Tak pelik tu. Pelik tu. Bahkan di viral, dibuat pelancaran tu dah. Saya tengok, macam mana Malaysia ni boleh biarkan begini. Tajuk buku pun rahsia ulama. Nabi tidak ada rahsia. Terbuka. Begitulah hadirat. InsyaAllah untuk sesi akan datang kita akan bincang pula fitnah Maimun Al-Qaddah. Dia sebenarnya banyak. Cuma di sini dia sebut fitnah Al-Qaddah ni sebab dia berkait dengan batiniyah. InsyaAllah kita bincang dalam sesi akan datang. Kemudian insyaAllah untuk sesi akan datang saya akan sebut, saya akan bagi beberapa rujukan lah untuk jadi buku bacaan kita. Sama ada dalam bahasa Melayu kita ataupun dalam bahasa Arab. Bahasa Melayu kita ni kurang sangatlah sebenarnya. Tak banyak. Tapi saya akan cubalah. Sebab kalau website tu, saya ada beberapa website. Dia mudah ya sebenarnya, mudah sebenarnya. Fahaman batiniah. Makna batiniah. Dia akan keluar artikel. Cukup banyak. Setiap dengan rujukan. Ini kalau bahasa Arab. Kalau di Indonesia, batiniah ni sangat hebat. Macam tak terkawal. Sebab Pancasila ni dia tak ambil kira perkara itu. Asalkan rakyat itu bayar cukai, jadi tidak mengganggu kestabilan politik negara, dia jadi warga yang baik. Akidah bebas. Fahaman tu bebas. Itu hak dia kira. Atas nama hak. Malaysia kita tidak begitu. Dalam keadaan tidak begitu pun, begitulah hadirat. Mudah-mudahan Allah SWT jaga kita semua dari terjerumus dalam ataupun terjatuh, tergelincir daripada landasan sebenar yang telah ditetapkan oleh Nabi SAW atas dasar sunnah itu. Kita harap begitulah. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.